wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. I love Dam and Davian. We were all friends and Dam was my soulmate. Tahun 2022, pada satu malam musim panas yang tenang, 3 remaja sedang bergembira untuk meraihkan kejayaan mereka yang telah menamatkan pengajian sekolah menengah. Mackenzie Shirila diberi tanggungjawab sebagai pemandu pada malam itu oleh rakan-rakannya. Kekasihnya selama 3 tahun dan rakannya sama-sama mempercayai dia untuk membawa mereka pulang dengan selamat. Bagaimana jika ini adalah perkara terakhir yang dia inginkan? Dalam rakaman CCTV, Mackenzie dilihat telah memandu pada kelajuan 160 km per jam di jalan yang sunyi sebelum melanggar sebuah bangunan. Kemalangan itu menyebabkan kekasihnya dan rakannya terkorban. Mackenzie menyifatkan apa yang terjadi sebagai satu kemalangan yang tragis. Namun, ironyinya, 3 bulan sejurus lepas kemalangan itu, dia dilihat berpakaian sebagai mayat untuk merayakan Halloween. Adakah ini tingkah laku seorang mangsa yang tidak bersalah atau seorang pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan? Pada akhir bulan Julai 2022, di bandar Strongsville, Ohio yang tenang, pelajar-pelajar senior dari kelas yang akan bergraduasi tahun itu akan menamatkan pengajian sekolah menengah mereka dan berharap mempunyai masa depan yang cerah. Ibu bapa mereka sudah pasti sangat berbangga. Begitu juga dengan ibu bapa kepada Dominic Russo dan Davian Flanagan yang berusia 19 tahun. Dominic yang mempunyai 8 orang adik-beradik merupakan seorang yang gemar bermain bola keranjang dan bertekad untuk berjaya. Dia sedang mengusahakan bisnesnya dalam bidang fashion dan pakaian serta mempunyai jenama pakaiannya sendiri. Davian juga seorang yang mempunyai impian. Dia dan 2 adik perempuannya menghabiskan sebahagian kehidupan awal mereka di rumah jagaan. Kedua-dua ibu bapa mereka adalah penagih dan kanak-kanak itu terpaksa dipindahkan dari rumah mereka akibat terabai. Kehidupan di rumah jagaan bukanlah semudah yang mereka fikirkan. Apabila adik-beradik itu diambil menjadi anak angkat oleh pasangan suami isteri Scott dan Jamie Flanagan, Jamie mengatakan bahawa mereka sangat kurus. Setelah diselamatkan dari kehidupan yang sukar, Davian menyedari bahawa dia telah diberikan peluang kedua. Dia bertekad untuk memanfaatkan peluang ini sepenuhnya. Melalui kesempatan ini, dia sedar bahawa dia boleh belajar menguasai mana-mana sukan yang digemari dengan baik bermula dari asas sukan tersebut. Oleh itu, dia memilih untuk lebih fokus kepada bola sepak kerana itu adalah sukan kegemarannya. Namun, kecederaan yang dialami Davian menghancurkan impiannya untuk terus bermain bola sepak. Lalu, dia pun memutuskan untuk mengejar cita-cita yang lain, iaitu pergi ke college bubble dan mempunyai kedainya sendiri. Davian adalah seorang remaja yang berpengetahuan dan mempunyai banyak sumber. Dia banyak belajar mengenai kemahiran asas melalui YouTube dan TikTok. Dia kemudian menghantar permohonannya untuk melanjutkan pelajaran di Allstate Bible College. Kedua-dua Dominic dan Davian mempunyai impian besar, namun siapa sangka kehidupan mereka akan berakhir dengan tragis. Seperti remaja pada umumnya, Mackenzie Shirila adalah seorang gadis biasa namun gemarkan cabaran dan suka mengambil risiko. Dia mempunyai akaun TikTok sendiri di mana dia sering memuat naik videonya dan sesuka hati bergurau mengenai penggunaan bahan terlarang. Mackenzie menjalinkan hubungan cinta dengan Dominic dan hubungan percintaan remaja yang hangat itu berlanjutan selama lebih 3 tahun. Mackenzie tinggal bersama Dominic dan keluarganya dan nampaknya ruang rumah yang sempit telah memberi kesan kepada hubungan cinta kedua-dua anak muda itu. Di sekolah, Mackenzie dianggap sebagai seorang pembuli. Menurut ibu Davian, tanpa rasa bersalah, Mackenzie selalu berusaha untuk memalukan orang lain dan berasa teruja melakukan hal tersebut. Kekurangan rasa empati ini adalah sesuatu yang menakutkan dan juga sebagai petanda bahawa sesuatu yang buruk akan berlaku. Mackenzie dan Dominic sering bertengkar dan kemudian berpisah. Namun, perpisahan mereka tidaklah lama kerana mereka sering akan berbaik semula seolah-olah tiada apa yang berlaku selepas itu. Dia selalu memperlakukan Dominic sama seperti dia memperlakukan orang lain di sekolah, iaitu dengan menunjukkan sifat narsistik dan dorongan untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kepribadian Mackenzie Shirila ditambah pula dengan persekitarannya membuatnya tertekan akibat tinggal bersama keluarga Dominic secara berterusan, membawa kepada satu insiden yang memberikan gambaran awal yang menakutkan tentang apa yang akan berlaku. Pada 17 Julai 2022, Mackenzie sedang memandu kereta Toyota Camry di Interstate 71, sementara Dominic duduk di sebelahnya. Mereka sedang bertengkar pada waktu itu dan seperti biasa, konflik mereka berlaku di dalam ruangan yang tertutup. Dominic mahu keluar dari kereta. Dia pun menelefon ibunya meminta untuk dijemput. Namun, ibunya tidak dapat dihubungi lalu dia meminta bantuan seorang rakan yang lain. Rakan Dominic yang ketika itu berada dalam panggilan mendengar Mackenzie berkata, "Saya akan langgar kereta ini sekarang juga." Rakan Dominic memandu laju ke lokasi dan apabila tiba di lokasi, dia memberhentikan keretanya di belakang kereta Mackenzie. Dia melihat pintu penumpang tempat Dominic duduk terbuka. Ketika Dominic duduk di situ, Mackenzie dilihat memukulnya dengan kedua-dua belah tangannya. Rakan Dominic menyaksikan pada masa itu Mackenzie memukul Dominic Russo dengan
kedua-dua tangannya dan dia mendengar Mackenzie membuat kenyataan yang berbunyi seperti ancaman untuk melanggar kereta yang dipandunya. Dalam satu insiden yang lain pada bulan yang sama, Dominic merakam satu lagi pertengkaran yang berlaku antara dia dengan Mackenzie. Dalam video tersebut, suara Mackenzie dapat didengar berulang kali merendahkan Dominic. Jelas, keadaan merosot antara hubungan pasangan itu. Dulunya tinggal bersama, kini Dominic tidak lagi selesa dengan kehadiran Mackenzie di rumahnya. Mackenzie mengancam untuk mencalarkan keretanya jika dia tidak membenarkannya masuk atau merosakkan pemegang pintu. Dominic cuba untuk menetapkan had masa yang dibolehkan bagi Mackenzie datang dan membenarkannya masuk ke dalam rumah. Apabila Dominic berkeras untuk tidak membuka pintu, dia seperti tidak berdaya dan bahkan takut akan Mackenzie yang berulang kali menyuruhnya untuk membuka pintu jika tidak ingin sesuatu yang buruk berlaku. Sekali lagi, Dominic menelefon ibunya untuk mendapatkan bantuan. Penglibatan ibunya dalam kedua-dua situasi ini jelas memberikan gambaran tentang betapa mudanya usia kedua-dua Dominic dan Mackenzie ini. Konflik dalam hubungan mereka terus meningkat, tetapi tiada siapa dapat meramalkan bagaimana hubungan itu akan berakhir. Pada 31 Julai 2022, kira-kira 5.30 pagi, sebuah kereta melanggar bangunan di Strongsville pada kelajuan 160 km per jam. Kereta tersebut adalah sebuah Toyota Camry. Penumpang yang terlibat adalah Dominic Russo dan rakannya Davian Flanagan. Manakala pemandunya yang juga pemilik kereta dipercayai adalah Mackenzie Shirilla. Dominic dan Davian meninggal dunia di tempat kejadian. Mackenzie tidak sedarkan diri dan tidak bernafas. Dia dibawa dengan helikopter ke hospital dalam keadaan yang sangat kritikal. Keluarga dan rakan-rakan menyumbang kepada dana untuk pengebumian Dominic dan Davian serta menyokong keluarga Mackenzie dalam menampung perbelanjaan perubatannya. Selepas Mackenzie pulih, dia mula memuat naik mesej di dalam obituary Dominic. Dalam mesej tersebut, Mackenzie mengungkapkan rasa rindunya terhadap Dominic. Semua orang yang melihat gadis itu sudah pasti dapat merasakan kesedihan dan turut bersimpati dengan Mackenzie, gadis remaja yang telah menjadi mangsa kemalangan yang mengorbankan nyawa kekasih dan rakannya. Namun, itu semua sebelum mereka mengetahui kebenarannya. Tidak lama selepas kemalangan tragis itu, polis Strongsville telah menerima email yang membimbangkan daripada masyarakat setempat bahawa Mackenzie dan ibunya sedang mencari pekerjaan di salah satu agensi permodelan di Los Angeles. Tidak lama selepas dibebaskan dari hospital, polis menerima video tambahan yang menunjukkan Mackenzie yang duduk di kerusi roda ketika menghadiri konsert di kawasan tersebut. 12 minggu kemudian, pada 31 Oktober 2022, Mackenzie telah pulih sepenuhnya dan keluar meraihkan Halloween. Sesuai dengan tema Halloween, dia memakai kostum seperti mayat dan kemudian pergi bersama rakan-rakannya keluar ke bandar untuk meminta gula-gula. Seperti kebiasaannya dilakukan pada perayaan Halloween. Mackenzie yang dilihat memakai korset dan mengenakan solekan tebal membuatkan dia hampir tidak dikenali. Seolah-olah seperti tidak apa yang pernah berlaku, tidak seperti mangsa yang berduka akibat kemalangan kereta ngeri yang telah meragut nyawa kekasihnya 3 bulan yang lalu. Dalam satu lagi kostum untuk sambutan yang sama, dia berpakaian seperti Drang, satu campuran minuman popular di kalangan remaja yang diperbuat daripada sirap batuk, alkohol dan minuman ringan. Rakannya pula berpakaian seperti Join. Bersama-sama mereka meraihkan penyalahgunaan bahan dan kematian sebagai tema memperingati perasaan trauma yang dialaminya baru-baru ini. Dalam siasatan yang dijalankan, polis menemui bukti bahan terlarang di dalam kereta yang terlibat dalam kemalangan tersebut dan darah Mackenzie telah diuji pada pagi kemalangan itu dan tahap tetrahydrocannabinol THC dalam darah didapati melebihi dos yang dibenarkan dalam undang-undang. Bukti tersebut sudah cukup untuk mendakwanya atas tuduhan memandu di bawah pengaruh, menjadikan kemalangan trafik tersebut sebagai akibat dari perilakunya yang sembrono. Hanya 5 hari selepas sambutan meriah pesta Halloween, Mackenzie didakwa oleh polis atas kesalahan pembunuhan berganda. Kes tragedi yang mengorbankan nyawa 3 orang rakannya dan menggemparkan masyarakat setempat kini dipertikaikan. Peguam-peguam dalam pembelaan mereka berkata, pemanduan melulu dan tidak berhati-hati dalam kalangan remaja adalah perkara umum. Mereka menggambarkan Mackenzie sebagai tidak berpengalaman dan tidak bertanggungjawab, namun percaya bahawa dia bukan seorang pembunuh. Mereka turut menyebut penggunaan bahan terlarang sebagai faktor lain dalam kemalangan tersebut. Pada ketika itu, tiada siapa yang dapat menafikan bahawa pada satu sisi, Mackenzie harus dipertanggungjawabkan atas tragedi itu. Dalam rakaman video tersebut jelas menunjukkan niat dan tujuan Mackenzie dan data komputer menunjukkan bahawa Mackenzie tidak berniat untuk memperlahankan atau memberhentikan kereta yang dipandunya bergerak pada kelajuan penuh ke arah sebuah bangunan dan malangnya tindakannya itu akhirnya mengorbankan 2 nyawa. Semasa sesi pemulihan di hospital, doktor menyatakan bahawa Mackenzie ada menyebut tentang kesedihannya, rasa bersalah dan malunya tentang kemalangan itu. Namun polis dan pendakwaan mempunyai pandangan yang berbeza. Dalam pandangan mereka, ini adalah pembunuhan berganda yang dirancang dengan dingin dan kejam. Pada malam kejadian, Mackenzie, Dominic dan Davian berada di rumah salah seorang rakan mereka, menghabiskan malam di sana sebelum terlibat dalam kemalangan. Mereka telah merokok bahan terlarang, tetapi ini bukanlah apa yang menjadi inti kepada peristiwa mengerikan yang akan berlaku.
Mackenzie mempunyai rancangan dan dia dipercayai telah melaksanakan rancangannya itu. Bukti penting dalam kes ini adalah rakaman CCTV dari sebuah perniagaan berdekatan lokasi kemalangan. Rakaman ini menyokong data yang direkodkan oleh kereta tentang perilakunya sebagai pemandu. Analisis teknikal dan bukti jelas yang dilihat melalui rakaman video itu menunjukkan bahawa jenayah terancang ini bukanlah disebabkan adanya pengaruh bahan terlarang dan tidak terkawal, melainkan disengajakan sepenuhnya. Video pertama menunjukkan Mackenzie membelokkan kereta dengan perlahan dan berhati-hati dari Pearl Road ke Alameda Drive. Dia dengan tekun memberi isyarat untuk belok kanan. Jelas, ini merupakan satu tindakan seorang remaja yang tidak dipengaruh bahan terlarang. Bahkan, Mackenzie memandu dengan berhemah. Tetapi dalam rakaman seterusnya, sesuatu telah berubah. Pagi yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba terganggu apabila kereta itu meluncur laju melintasi pandangan kamera, lalu melanggar sebuah bangunan. Pihak polis melihat Mackenzie yang pada awalnya memandu dengan berhati-hati dan terkawal, tiba-tiba melanggar dinding pada kelajuan 160 km per jam dalam masa yang begitu singkat. Mackenzie pernah ke Taman Perniagaan Progress Drive di Strongville sebelum ini dan dia tahu dengan tepat di mana dan bila dia perlu menekan pedal pemecut untuk membunuh semua orang di dalam kereta. Rekod telefon bimbitnya menunjukkan bahawa dia telah mengunjungi kawasan itu beberapa hari sebelumnya dengan niat untuk membunuh mengintai lokasi jenayah yang akan datang. Dia memilih kawasan dan masa awal pagi agar tiada sebarang saksi berada di sekitar lokasi kejadian. Rancangan ini tidak melibatkan Davian. Davian hanya ingin menumpang pulang dan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Mackenzie tidak memikirkan tentangnya di tempat duduk belakang. Mackenzie dengan sendiri memutuskan untuk menekan habis pedal minyak dan memandu pada kelajuan maksimum kenderaan itu antara 150 hingga 160 km per jam. Mackenzie memutuskan bahawa kematian adalah tujuan utama pada hari itu dan dia seorang diri sahaja yang dapat membuat keputusan itu untuk Dominic dan Davian. Sama ada dia juga berniat untuk membunuh dirinya adalah perkara yang boleh diperdebatkan. Ini tidak relevan dengan kedudukan bukti dalam kes ini. Keseluruhan bukti jelas menunjukkan bahawa Mackenzie bertindak dengan tujuan dan niat pada awal pagi 31 Julai 2022 apabila tujuannya adalah untuk membunuh Dominic Russo dan Davian Flanagan. Tiada penuhan fakta yang relevan dapat disabitkan dalam kes ini. Tindakannya adalah terkawal, terancang, disengajakan dan juga bermotif. Ini bukanlah pemanduan yang melulu dan tidak berhati-hati, melainkan pembunuhan yang telah dirancang lebih awal. Ini kerana Mackenzie Shirilla didakwa telah merancang untuk melalui jalan itu pada pukul 5.30 pagi. Pada masa tiada saksi yang akan dapat melihat kejadian tersebut. Jalan yang dipilihnya didakwa bukanlah jalan yang sering dilaluinya, tetapi pernah dikunjungi sebelumnya. Penemuan cendawan psilocybin yang merupakan salah satu bahan yang boleh menyebabkan halusinasi yang mempunyai kesan yang sama seperti ekstasi jika diambil secara berlebihan turut ditemui pada Mackenzie Shirilla. Mackenzie telah dijatuhi 2 hukuman dan kedua-duanya atas kesalahan membunuh. Dia harus menjalani penjara seumur hidup secara serentak dengan kemungkinan parol selepas 15 tahun pada sesi penentuan hukumannya. Lesen memandunya digantung seumur hidup. Menurut pejabat pendakwa Cuyahoga County, kenderaan yang dipandu juga berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami sebarang kerosakan yang boleh menyebabkan kemalangan. Jenayah terancang oleh Mackenzie ini boleh dilabelkan sebagai tindakan yang mementingkan diri sendiri, disengajakan dan tidak berhati perut. Dia yang hanya mementingkan kebahagiaan dan kepuasan diri sendiri sanggup membunuh orang yang terdekat dengannya sekiranya kemahuannya tidak dipenuhi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri yang akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.